Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan macam mana kita nak gunakan Proteus untuk melukis litas skematik dan juga mereka bentuk litas PCB printed circuit board. Okay, so untuk sebelum kita buat PCB, so kita kena ada dulu litas skematik lah. Okay, so kita akan lukis dahulu litas skematik kita. So buka Proteus dan klik kepada schematic capture, simbol yang ni. Okay, kemudian kita akan select komponen-komponen yang kita akan guna. So tekan pada simbol component mode. Okay, kemudian klik pada simbol P untuk kita pick device dan kita pilih kita punya komponen. So untuk relay module kita perlukan relay. So kita akan nampak banyak result daripada kita punya search. So kita cari NTE46 NTE-R46. So yang ni, okay, RTE-R46 relay. Okay, so kita tekan OK. Right, so kita dah ada relay dah. So kita boleh rotatekan dia dengan right click dan kita boleh rotatekan, ataupun kita klik pada komponen, kita tekan button tambah pada kita punya keyboard. So kita boleh rotate juga. Okay, seterusnya kita perlukan resistor. Ambil res pada library device, pilih tukarkan kita punya PCB footprint kepada res 40. So 40 tu adalah dia punya jarak di antara pin yang pertama ke pin yang kedua. Okay, res kita dah ada, resistor. Lepas tu kita perlukan transistor 2N222, NPN general purpose transistor untuk kita buat switching. So kita pilih daripada sini 2N22 74AS punya library. So ini dia punya footprint dia, tekan OK. So kita pressing. Kemudian kita perlukan terminal block, terminal block. So terminal block kita perlukan dua, satu yang 3-way dan satu lagi 2-way. So 3-way, dan satu lagi kita perlukan terminal block 2-way. Okey, 3-way, kedua-duanya kita perlukan. 3-way kita perlukan 3. Kita perlukan 3. Right, so kita dah siap yang ni. Apa lagi kita perlukan? Resistor, LED. Kita perlukan LED. Okay, LED. Kemudian okey, saya rasa kita dah cukup dah. Alright, so kita pergi kat sini. So kita akan mula buat penyambungan. Kita rujuk kita punya skematik dan kita mula buat penyambungan. So kita boleh rotate kita punya komponen mengikut kesesuaian. Saya rotate kat belah sini. Okay. So ni saya punya ni. So ni saya pergi kat tengah-tengah ni. Kita perlukan resistor kat tengah ni. Okay. So yang ni 1K 1K. Lepas tu kita perlukan power di sini. Kita klik pada bahagian terminal mode, ambil ground ground kat sini. Klik pada ground. Okay. So yang ni pun ground juga. So kita dah ada LED kita nak rotate dia supaya polarity dia betul nanti. So dia ke bawah, sebab bawah adalah ground. Kemudian kita perlukan resistor. Klik pada komponen mode balik, ambil res ni, just klik balik saja. So kita dah ada resistor kat sini. So sini dan sini. Okay, so ini kita punya relay ke belakang sikit. So dia punya coil pergi sini satu, dan satu lagi coil dia pergi dekat sini.
Okey. Ada satu lagi komponen tertinggal iaitu kita punya diode diode kita tertinggal diode. So kita letak diode kita 1N4001. So ambil diode kita negatif kat belah atas. So kita nak ini adalah untuk protection untuk kita punya circuit daripada untuk mengelakkan kita punya relay dia punya coil dekat dalam ni akan ada current. Okey, current yang akan berpatah balik pada circuit kita. So itu boleh merosakkan kita punya board punya microcontroller lah. Okey, so kita dah ada kat sini. So kita letak ni kat belakang. So kat tengah-tengah ni saya nak jadikan dia sebagai common. So pergi common. So ini adalah normally open, saya sambung pada pin 1. Normally close, saya sambungkan kepada pin 3. Okey, so kat sini pin 1 grounding, pin 3 akan jadi kita punya supply untuk relay kita. Sebab relay kita dah relay 5 volt kan. So kita akan sambung 5 volt nanti kat situ lah. Okey, so dah siap. Ini kita punya schematic. So untuk convert kepada PCB, klik pada bahagian sini PCB layout. So kita akan ada inilah kita punya ruang untuk kita letakkan komponen kita. So mula-mula sekali ambil square dulu, 2D graphic box mode, ambil square, kemudian pilih board edge. Okey, buatkan kita punya kotak, satu kotak. Ukuran dia kita boleh setting, klik, double klik, kita boleh setting berapa besar kita nak. So untuk relay ni dia tak perlu space banyak, 5cm kali 5cm pun dah cukup. So saya buat sini 50, sini 50, tekan OK. So kita dah ada kat sini lah. Alright. So kita boleh masukkan komponen kita satu per satu, ataupun nak masuk semua pun boleh dengan menggunakan menu auto placer ni. Tapi saya nak masukkan satu-satu. So pergi pada component mode dan pilihkan komponen kita. So relay kita saya letakkan di tengah-tengah. So relay kita letakkan di tengah-tengah. So kat sini kita dah nampak dah. C1 ni coil, C2 ni pun coil tak. Normally open, normally close, common. So letakkan kita punya komponen-komponen terminal block. Okey. Terminal block satu di depan dan satu di belakang. Okey, ini adalah untuk kita punya output ini kita punya output. Okey. Dan yang ni coil satu lagi ini adalah untuk input kita. Input kita. Alright. Masukkan diode. Gunakan simbol tambah untuk rotatekan kita punya diode supaya dia punya sambungan dia bersesuaian. Ikut mana yang kita rasa sesuai lah. Kita boleh letak mana-mana ikut kita punya kita punya ni lah, creativity. Okey, diode pula ni transistor 2N222, resistor. Okey, resistor ni kita tak setting tadi tu. So resistor ni kalau kita pasang, dia punya footprint dia adalah berbentuk surface mount. Surface mount, kita tengok ni surface mount. So kita boleh ubah ni, ini adalah untuk surface mount punya komponen. So kita pergi dekat schematic balik, ataupun kita pergi klik kanan sini, show in schematic. Okey, so pergi double klik dan tukar kita punya kepada res 40, tekan OK. So ini pun sama, kita tukar kepada res 40. Value dia ini betul 1K, sini value dia 220 untuk LED punya resistor. Untuk supply 5 volt kita boleh buat 330 ke bawah lah. So 220, so dia akan sedikit terang berbanding 330. Okey, so resistor okey, so dia dah tukar dah. Ini baru true hole. So kita boleh rotatekan dia. Okey, kemudian satu lagi letakkan sebelah dia. Okey, so susunan ni ikut creativity masing-masing tak kisah macam mana. Alright. So transistor kita kat depan ni. Dan satu lagi LED. So LED kita tak ada package, so dia tak boleh placing, tak ada package. So kita boleh assign dia. So kita pergi balik pada schematic, LED kita ni klik kanan, edit properties. So dia tak ada PCB footprint. So kita kena specify dulu. Klik button binocular ni, teropong ni. So search LED. So tu kita dah ada lah sini. Kita ambil LED. Ni So tekan OK. So tekan OK lagi sekali.
So kita dah ada dah, LED kita dah ada ni. Ini adalah LED 5mm yang standard So kita placing kat mana-mana yang kita rasa sesuai. Okay. Alright, so kita dah siap. Tu banyak lagi ruang kan. So kita boleh inilah adjust lah mengikut kita punya ke creativity. Saya nak kecilkan lagi pun boleh juga. Kita kecilkan pun boleh. So saya nak kecilkan lagi saya punya board papan kita. Kita tengok kat sini. Kita boleh view kita punya 3D kat sini. Tekan 3D view. So kita boleh nampak ada ruang kosong lagi. So kita kecilkan board kita. Nak kecilkan boleh, tak nak kecil pun tak apa. Okay, saya nak kecilkan sikit. Okay, so ni saya nak jarak-jarakkan sikit sebab saya nak etching dia nanti. So saya perlukan track yang agak besar sebab kita nak etching secara manual. So elok juga kita jarakkan supaya ada ruang ada ruang untuk track kita untuk bergerak, untuk cari laluan. So kita centerkan balik. Alright. Okay. So ni saya bawahkan lagi sikit. Okay. Alright, so kita boleh pergi kepada routing, tekan sini design rule manager. Pastikan kita punya ni adalah dekat bahagian net classes. Default ni tekan power, tukar kepada bottom. Signal pun tukar kepada bottom. Okay. So dia punya value dia sebabkan kita nak etching kan, kita nak etching, so kita ambil size yang besar sikit lah. Kita ambil size yang besar sikit supaya taklah thread dia terlalu kecil. Saya ambil 40 V40 V40. Sorry, ini tadi kita ambil default. So kita ambil sini trace style trace style kita ambil T40. So kalau etching dia tak kecil sangat, so kita dapat elakkan berlaku thread yang putus kalau dia halus sangat. So saya ambil T40. So tekan OK. So lepas tekan OK, tekan auto rotor. Nak manual pun boleh. Nak manual kita boleh tekan ni. So kita boleh pilih tentukan strike kita sendiri. So kita dah siap dah. Okay, so tadi kita tak ni kan. Okay, saya ulang balik. So tekan auto router, kemudian tekan begin routing. So dia akan cari jalan di sendiri lah. Okay, so kalau guna auto router, itu guna auto router. Kalau nak manual pun boleh, klik sini, lepas tu buat penyambungan sendiri pun boleh. Okay, so kita boleh ubah dia punya size dia. Klik kanan pada track yang kita nak tu, kita boleh ubah dia kepada saiz yang lebih besar. Okey, macam tu pun boleh. Alright. So saya nak gunakan track yang besar untuk bahagian output dia. Track yang besar saya gunakan 100. Ini pun saya gunakan 100. Okey. Lepas tu selebihnya saya gunakan auto route. Okey, dah siap dah kita punya. Dah siap kita punya tu. So saya nak adjust sikit ni ke depan. Okey, ni pun ke depan sikit. Okey. So dah siap kita punya return relay module. Okey, kalau kita tengok kat sini kita dah ada dah dia punya bentuk-bentuk ni kan. Tapi kalau kita nak bagi kemas lagi, kita boleh pilih dia punya 3D model. So pergi kepada klik kanan kita boleh pergi kita punya komponen di klik kanan 3D model, try MCAD. So dapatkan dia punya 3D model. Kalau tak ada boleh download dekat GrabCAD ataupun apa-apa subjek yang ada komponen komponen untuk 3D. Okey, so itu kita dah ada dah. So kita kena adjust sikit. Okey, terminal block ni pun kita ada terminal block 3-way. Okey.
front, back. Okey, tekan okey. So kita boleh tengok dah kita punya betul ke tak. Kalau macam ni, oh terbalik, so, kita boleh betulkan lah. So kalau terbalik tu kita boleh flipkan dia. So kita boleh flipkan dia. Kalau tengok sini dah bersilang kan, so tak apa, kita boleh repair dia dekat sini. Maksudnya sini kena ubah sikit. Ni dengan sini ni kena ubah. Ini pergi satu. Okey, ubah 3. Ini pergi satu. So tangkap CB layout. So dia dah betul dah. So kita buat track balik T100 command okey. Tu dia. Okey, dah siap. Alright. So kita punya ni macam mana cara nak guna dia. So kita akan sambungkan 5 volt, sambungkan 5 volt. Sambungkan 5 volt di sini. Sini dapat kepada microcontroller kita, Arduino kita, ESP kita, sini grounding. So kita boleh kawal daripada microcontroller kita. So output dia akan kat sini lah. Sini normally open, normally close, sini normally open, sini common kita. So common kita mungkin supply daripada external power supply lah. Contohnya AC live. Okay. Alright, so kita dah siap kita punya ni. So kita boleh pergi kepada printing kita punya PCB track. Okay, di atas kertas tracing paper ataupun kertas A4 biasa pun boleh. Dan seterusnya kita boleh buat proses etching. So data relay module ni sangat-sangat penting sebab dia adalah antara common circuit yang kita gunakan dalam banyak-banyak projek. Okay. Alright, so itu track kita. Tu track kita langsung bawah. Alright, simple tapi sangat berguna data ni. Okay. So dekat sini kita ada relay lah. Relay yang kita guna untuk awal untuk kita mengawal ataupun mengantarmuka. Kita nak interface lita kita dengan lita lain, terutamanya lita yang mempunyai bekalan kuasa yang lebih tinggi yang tak mampu dikawal oleh kita punya microcontroller. Okey, kemudian kat sini kita ada resistor, dua resistor, satu resistor untuk input daripada Arduino kita. Kemudian kita ada resistor untuk LED, di mana untuk kita punya ni lah LED kita 220 ataupun 330. Kemudian kita ada diode. So diode ni adalah untuk protect kita punya circuit daripada arus bocor. Dia apa tu, kalau komponen yang ada coil, ada coil, selalunya bila dia switching dia akan ada menghasilkan arus yang boleh berpatah balik kepada kita punya lita. So untuk kita halang lita arus tersebut masuk pada circuit, so kita letakkan protection diode kat sini. So ni transistor kita iaitu 2N22. Ini adalah switching transistor, general purpose NPN general purpose transistor yang kita gunakan dalam untuk switching kita punya board. So kelebihan dia, dengan hanya menggunakan sedikit current, ni minimal current, so kita boleh switching kita punya relay punya modul. Okay, so terminal block ni untuk ni lah, untuk kita sambungkan daripada input dan juga daripada, dan satu terminal block lagi untuk output kita punya data. So kita boleh sambungkan AC di sini ataupun motor dan sebagainya. Alright. So itu saja. So kalau ada apa-apa masalah, awak boleh tanya dengan penyelia awak, dengan pesyarah awak, ataupun boleh tanya terus kepada saya. Okay, baik, itu saja. Assalamualaikum.